Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selesai menunaikan ibadah umrah dan dijangka bergerak ke Madinah bagi tujuan ziarah. Beliau kemudian akan bergerak ke Riyadh untuk memulakan lawatan rasmi atas jemputan Raja Salman Abdul Aziz Al Saud. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Astro Awani Najib Arif yang mengikuti lawatan berkenaan. Najib, Assalamualaikum Najib. Baik Najib, bagaimana lawatan kerja seterusnya selepas ini Najib? Agenda Perdana Menteri khususnya. Najib, bagaimana lawatan kerja seterusnya selepas ini Najib dari segi agenda Perdana Menteri? Baik Najib. Najib boleh dengar saya Najib? Baik, mungkin ada kesilapan teknikal sedikit dan kita akan dapatkan Najib selepas ini. Ya, Najib, boleh dengar saya Najib? Apa yang kita dah bawakan di Astro Awani iaitu di mana semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin alhamdulillah selamat menjalani ibadah umrah, mengerjakan ibadah umrah, dan juga pada hari ini kami dilaporkan bahawa Perdana Menteri insya-Allah akan meneruskan perjalanan untuk ziarah di Madinah, dan juga ini adalah sebahagian daripada rangka kerja lawatan rasmi Perdana Menteri sebelum beliau dan juga isteri dan juga beberapa delegasi yang lain akan bergerak ke Riyadh di mana tempat kami berada pada ketika ini. Dan juga itu antara apa yang kita laporkan pagi tadi. Juga saya percaya kita telah bawakan bagaimana visualnya, dan juga ini adalah signifikan sekali ketika mengerjakan ibadah umrah. Pintu Kaabah itu dibuka untuk kehadiran Perdana Menteri, dan ini merupakan kali pertama dibuka sejak lebih setahun lebih dahulu sejak pandemik berlaku. Dan juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan ketua kerajaan pertama yang mengerjakan ibadah umrah sejak pandemik berlaku, dan ini merupakan perkembangan yang signifikan kalau kita bersifatkan dalam perhubungan dua hala juga. Dan selepas ini kita sudah pasti kebiasaannya apabila ziarah ke Madinah sudah pastilah akan ke Masjid Nabawi dan sebagainya. Itu juga saya akan bawakan apabila tiba di sana, kerana perjalanan dari Mekah ke Madinah itu akan mengambil masa sekitar 4 jam sekitar waktu-waktu itu, dan itu yang akan saya bawakan. InsyaAllah kita akan cuba mendapatkan visualnya, gambarnya, kerana pihak media ini kami menunggu ketibaan Perdana Menteri Riyadh yang dijangka tiba pada 8 Mac nanti insyaAllah. Dan juga bukan itu saja, perancangan dan juga apa yang akan dilaksanakan oleh Perdana Menteri sepanjang lawatan di Arab Saudi ini, iaitu sudah pasti akan ke Yamamah Palace ataupun Istana Yamamah untuk bertemu dengan Raja Salman. Saya difahamkan pertemuan ini mungkin akan dilakukan secara dalam talian. Ini belum ada kepastian lagi. Tapi bukan itu saja, malah Perdana Menteri juga dijadualkan akan bertemu dengan putera mahkota sendiri, iaitu Muhammad Salman, untuk membincangkan beberapa perkara, iaitu antaranya berkaitan dengan hubungan dua hala. Sudah pasti tumpuan utama apabila kita bercakap hubungan Malaysia dan Arab Saudi ini, yang pertama sekali kita melihat sudah pasti iaitu bagaimanakah kedudukan keadaan semasa berkaitan dengan ibadah haji dan umrah, kerana kita tahu sempadan negara masih lagi ditutup. Jadi mungkin perbincangan itu akan berkait tentang bagaimanakah sempadan akan dibuka mengerjakan ibadah umrah selepas ini dan juga haji berkaitan dengan kota juga. InsyaAllah kita akan dapatkan pada sidang media yang akan dilaksanakan sejurus selepas kesemua lawatan tersebut tamat. Dan juga bukan itu sahaja, ia juga akan termasuk berkaitan dengan kerjasama dua hala dalam penubuhan jawatan kuasa strategik peringkat tertinggi ataupun HLSC di peringkat Menteri Luar Negeri sebagai platform yang menyeluruh berhubungan dengan berhubung dengan hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Arab Saudi. Dan juga HLSC ini sebenarnya membuka ruang kepada kedua-dua negara sebenarnya untuk melakukan perundingan berkala antara Malaysia dan Arab Saudi dalam pelbagai bidang, antaranya isu-isu politik, keselamatan antarabangsa, pemulihan ekonomi pasca COVID-19, urusan haji dan juga kepentingan strategik kedua-dua negara. Dan ini termasuk dalam bidang-bidang berkepentingan seperti IR 4.0, ada juga kecerdasan buatan dan sebagainya. Dan juga Malaysia juga akan mengukuhkan kerjasama dalam bidang seperti yang saya sebutkan tadi, haji dan juga umrah dalam pemeteraian inisiatif Mekah
Road Service. Yang ini akan memudahkan proses pelepasan ibadah haji dan juga umrah bagi jemaah Malaysia seperti urusan penerbangan, semakan visa dan juga pasport, prosedur custom dan juga urusan logistik yang lain. Ini juga akan turut dibincangkan dalam pertemuan insya-Allah, dan juga pertemuan kedua pemimpin juga dijangka akan meningkatkan perdagangan dan juga pelaburan kedua-dua hala. Ini lazimnya akan dibincangkan dan juga akan mengakhiri lawatan tersebut sebelum Perdana Menteri dan juga kami juga akan bergerak ke Emiriah Arab Bersatu untuk meneruskan lawatan rasmi untuk membincangkan perkara-perkara yang lebih kurang sama, cuma dalam konteks perhubungan bersama dengan UAE sendiri, iaitu Malaysia akan membincangkan salah satu yang terpenting saya kira, iaitu berkaitan dengan keselamatan makanan, di mana kita akan mewujudkan ataupun menandatangani memorandum persefahaman mengenai penumbuhan kerjasama diplomasi makanan Malaysia UAE. Dan juga selain itu, lawatan Perdana Menteri juga dijangka memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama dalam industri minyak dan gas melibatkan peserta-peserta industri kedua-dua negara. Dan lawatan kerja ini juga penting untuk kita melihat kepada bagaimanakah pada akhirnya kerjasama ini akan membuahkan hasil, terutama dalam kita bercakap aspek pembukaan sempadan. Adakah ini akan turut disentuh? Itu juga saya akan bawakan dalam laporan-laporan yang akan datang. Dan bukan itu sahaja, pergerakan sepanjang di Arab Saudi ini, kalau boleh saya ceritakan sedikit ya Hafizi, amat ketat sekali. Kerana di Arab Saudi ini juga sama juga di Malaysia, ada kawalan dia disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kalau boleh saya ceritakan pengalaman peribadi ketika sampai, kerana kami ke Riyadh ini dalam keadaan travel bubble, bermakna tidak menaiki pesawat komersial tetapi menaiki pesawat sewa khas bersama dengan delegasi supaya ada bubble yang berlaku, tidak bercampur dan sebagainya, kerana ini sebahagian daripada strategi keselamatan yang perlu dipatuhi sebelum kita bertemu dengan delegasi Arab Saudi. Dan juga di sini hari ini sebenarnya tadi Hafizi ada bertanyakan kepada saya sebelum kita bersiaran, iaitu tentang pembukaan ekonomi di Arab Saudi. Saya difahamkan apa yang kalau macam kami di hotel ini baru hari ini restoran di bawah dan kafe dibuka. Bermakna hari ini adalah secara rasmi dibuka. Kalau sebelum ini kalau nak makan kena order di bilik saja, kena tempah di bilik saja, tapi hari ini pagi ini dibuka. InsyaAllah saya akan cuba tengok sebentar saja lagi macam mana keadaannya, dan sebentar saja lagi kita akan keluar, ada beberapa aktiviti yang disusun. Saya juga akan perhatikan apakah keadaannya apabila mereka membuka keadaan ekonomi mereka selepas pandemik COVID-19 ini, dan juga dari segi pergerakan media sepanjang lawatan ini, sepanjang juga membuat liputan. Sudah pasti yang saya sebutkan tadi ada travel bubble-nya, kami tidak boleh menaiki kenderaan awam dan sebagainya. Ada yang disusun strateginya, kena ikutlah. Dan juga tidak semua tempat yang boleh kami pergi mengikut lawatan Perdana Menteri. Kerana ini adalah sebahagian daripada saya percaya adalah aspek keselamatan yang diterapkan oleh kerajaan Arab Saudi sendiri, bermakna ikutlah apa yang akan dibenarkan, itu yang kami akan buat. Kami akan pergi dan juga buat liputan. Jika tidak dibenarkan masuk dan sebagainya, sebagai contoh Istana Yamamah tidak semua boleh masuk, hanya 2 orang sahaja wakil media yang dibenarkan masuk. Jadi kami hantarlah juru kamera supaya kami dapat visual kan dalam tu, dan kami insya-Allah kepada sidang media akan boleh bertanyakan dan juga membuat berita tersebut. Jadi itu antara perancangan pihak media lah di Arab Saudi, dan itu saya dari masa ke masa insya-Allah saya akan terus membawakan untuk Astro Awani. Hafizi. Baik, terima kasih Najib Arif langsung dari Riyadh, Arab Saudi atas perkembangan itu.